kita kata, kita sebut sebagai kemuncak kegembiraan. Macam orang perempuan lah, lama dah tunggu anak, 8 tahun, 9 tahun, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan seorang anak sulung. Macam mana agak-agak? Gembira, tak tahu nak cerita lah kan. Apa semua persiapan pun seronok lah segala-galanya. Sebab apa? Yang dinanti-nanti telah tiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kepada semua AJK yang dikasihi. Masya-Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat muslimat Masjid Al-Falah Subang Jaya, juga muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang sangat barakah ini kita dapat bersama-sama, setelah mana sekian lama Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan satu musibah, bukan sekadar di Malaysia saja, bahkan di seluruh dunia. InsyaAllah, moga-moga segala musibah dan ujian itu Allah Ta'ala angkat selama-lamanya, dan kita kembali dapat mengimarahkan masjid dengan majlis ilmu, dan juga apa-apa sahaja bentuk yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, tabarakallah. Hari ini saya bawa satu kitab kecil, sama-sama sempat berkongsi. Yang tak sempat lagi, insya-Allah akan datang, akan ada lagi insya-Allah, iaitu satu kitab kecil ini, iaitu kitab ataupun buku kecil yang kita panggil sebagai buku, tajuknya Kisah-Kisah Menarik dari Al-Quran, karangan Al-Fadil Ustaz Zamri, yang merupakan mudir Ma'had Darut Tawjih di Penaga, Pulau Pinang. Semoga Allah Ta'ala memelihara, mengalirkan pahala, masya-Allah, tabarakallah. Banyak sangat buku-buku penulisan Al-Fadil Ustaz Zamri yang digunapakai oleh banyak asatizah untuk sama-sama kita hadam dan sebagainya, masya-Allah, tabarakallah. Dan kitab kecil ini, masya-Allah, tabarakallah, terdapat di dalamnya iaitu ayat-ayat Al-Quran yang bukan diceritakan tentang dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu maknanya kita baca ayat ini, kita tahu sebalik kisah kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebagai teguran, kadang-kadang sebagai nasihat ataupun peringatan, ataupun menceritakan tentang umat-umat terdahulu, ataupun ayat-ayat hukum. Namun kisah-kisah ataupun ayat-ayat Al-Quran ini, Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah, yang mana ditampilkan oleh sebenarnya pelajar Ma'had Tarbiyah Islamiah Hadirang dan dibantu oleh Ustaz Zamri Hashim, Allahu Akbar, menceritakan masa peristiwa-peristiwa yang terjadi di sebalik ayat ini, bukan asbabun nuzul dia. Maknanya mungkin kita kata kalau tahun ini ada satu peristiwa yang berlaku,
masa kawan ni tengah buat apa-apa tentang ayat ni. Macam itulah lebih kurang. Saya nak bagi faham lah. Nanti jangan muslimat faham ini asbabun nuzul, bukan. Okey, jadi ayat yang kita pilih hari ini pada muka surat 1 boleh tengok, iaitu darah Sayyidina Uthman radhiyallahu an memercik ke atas ayat Al-Quran yang mana ayatnya berbunyi begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Apa maksud dia muslimat yang dirahmati oleh Allah? Sama-sama kita cek. Iaitu Allah akan memeliharamu dan umatmu dari kejahatan mereka, dan dia jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah, tabarakallah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni sebenarnya dia asbabun nuzulnya lain, tapi dia punya kisah daripada ayat ni, Masya Allah, tabarakallah, ada kaitannya tentang pembunuhan yang terjadi kepada Sayyidina Uthman. Boleh kita tengok kisah di sebalik ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu golongan pemberontak yang amat membenci Sayyidina Uthman, yang mana mereka telah mencipta pelbagai tuduhan. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Uthman adalah menantu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai Zunnurain. Maksudnya yang memiliki dua cahaya mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri yang pertama namanya Ruqayyah, puteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada peperangan Badar, Ruqayyah sakit tenat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan Sayyidina Uthman untuk hadir ke peperangan Badar. Kemudian bila kemenangan besar berlaku, sebab perang Badar adalah perang yang pertama, betul? Perang yang pertama, satu kemenangan yang sangat besar kepada umat Islam. Sebab apa? Tenteranya sedikit, tetapi dibantu oleh malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Di kemenangan besar itu sangat bermakna kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut sebagai kemuncak kegembiraan. Macam orang perempuan lah, lama dah tunggu anak, 8 tahun, 9 tahun, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan seorang anak sulung. Macam mana agak-agak? Gembira, tak tahu nak cerita lah kan. Apa semua persiapan pun seronok lah segala-galanya. Sebab apa? Yang dinanti-nanti telah tiba. Allahu Akbar. Begitulah juga yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam masa yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima satu berita yang sedih, iaitu apabila puteri baginda Ruqayyah, isteri kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu an, pergi meninggalkan mereka pada saat itu dalam keadaan yang sakit tenat. Allah, ini yang berlaku kepada Sayyidina Uthman. Kemudian Rasulullah ganti, kalau kita sebut istilah Melayu, kita berkata ganti tikar, betul? Ganti tikar. Kahwin pula dengan anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adik kepada Ruqayyah, iaitu bernama Ummu Kulsum. Semenjak itulah Sayyidina Uthman digelar sebagai Zunnurain, iaitu yang memiliki dua cahaya mata. Masya Allah, tabarakallah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Uthman ini terkenal dan sangat disegani, terkenal dengan sifat yang sangat malu. Bayangkan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir cerita pembunuhan, kisah pembunuhan Sayyidina Uthman, pagi-pagi lagi awal-awal telah pun memakai seluar panjang. Barangkali apabila berlaku pembunuhan, tak terselak, tak ternampaklah apa-apa yang tak patut dinampak. Malunya Sayyidina Uthman memang terkenal, sehingga kan malaikat pun malu kepada Sayyidina Uthman. Pernah berlaku satu peristiwa di mana dicatatkan dalam sebuah hadis, saya cerita mafhum dia saja, di mana saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh Sayyidina Abu Bakar, sedangkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dalam keadaan kain yang terselak sampai ke betis sehingga menampakkan bulu betis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berganjak daripada duduk.
Saat Sayyidina Abu Bakar masuk bertemu dengan baginda, kemudian menyelesaikan hajat mereka, maka mereka pun, Sayyidina Abu Bakar pun keluar. Rasulullah masih dalam keadaan yang sama ketika mana selepas itu Sayyidina Umar pula masuk untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai hajat tersebut, maka Sayyidina Umar keluar dalam keadaan Rasulullah dalam keadaan kedudukan yang sama. Sampai satu saat orang yang ketiga datang adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Saat dia memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku ini Utsman nak berjumpa dengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata apa? Lebih kurang dalam bahasa kita lah, saya nak bagi mudah faham. Tunggu sekejap. Maka Rasulullah memperbetulkan kedudukan, tarik balik kain yang ternampak tadi ni dekat betis tadi, tutup bagi sopan-sopan, duduk bagi elok-elok, barulah Rasulullah mempersilakan Sayyidina Utsman untuk masuk ke dalam rumah. Masya Allah, tabarakallah. Peristiwa tersebut diperhati oleh Sayyidatina Aisyah. Selesai hajat mereka pulang, maka Sayyidatina Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, yang tadi itu Sayyidina Abu Bakar masuk, Sayyidina Umar masuk, dua-dua tu bapa mertua engkau ya Rasulullah. Yang ketiga ni menantu saja. Kita ni biasa segan dengan pak mentua ke segan dengan menantu? Betul ke segan dengan pak mentua? Patutlah kan, sepatutnya macam tu lah, segan, malu dengan pak mentua berbanding menantu. Segan sebab jarang kenal. Kalau kenal rapat dia tak segan. Betul kan? Okey. Tapi kata Sayyidina Aisyah, kenapa ketika mana Sayyidina Abu Bakar masuk, Sayyidina Umar masuk, Rasulullah tak mengubah pun kedudukan. Yang terselak tu dibiarkan terselak. Tetapi saat Sayyidina Utsman masuk, Masya Allah, tabarakallah, Rasulullah kan bahkan memperbetulkan kedudukan. Bahkan Rasulullah menarik kain yang terselak tadi, menutup betis baginda, kemudian barulah mempersilakan Sayyidina Utsman masuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku patut malu kepada Sayyidina Utsman? Tidakkah aku patut malu kepada Utsman? Kerana malaikat pun malu kepada Utsman. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya manusia yang bernama Sayyidina Utsman. Manusia segani, malaikat pun malu. Bahkan dia ni adalah beliau adalah sangat insan yang sangat pemalu. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita dikenali macam tu bagus, betul tak? Orang perempuan lebih berhak mempunyai sifat disebut sebagai syiddatul haya, sangat-sangat malu. Malu berada di tengah-tengah lelaki, malu bersuara kuat, malu melangkah dalam keadaan suka-suka hati, malu dalam bentuk menjaga aurat dan juga menjaga kehormatan. Itu sifat haya yang patut ada pada wanita. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah satu ketika selepas mana Sayyidina Utsman menjadi khalifah atau menjadi Amirul Mukminin, iaitu selepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian baru Sayyidina Utsman. Sebelum masa zaman Sayyidina Abu Bakar, maka terjadi satu peristiwa di mana Al-Quran mula dikumpulkan. Sebab ada perselisihan yang berlaku, perselisihan yang berlaku pada saat itu, iaitu di negara yang disebut sebagai Azerbaijan. Di sana terdapat orang-orang Ajam. Orang-orang Ajam ni, mereka ni, Masya Allah, tabarakallah, belajar Al-Quran tetapi mengikut dialek masing-masing. Sebutlah kalau kita di Malaysia ni ada Kelantan lah, Kedah lah, Selangor lah, semua adalah Melaka lah, semua. Negeri lagi dahsyat kan, lebih kurang macam tu lah kan. Kalau dah sebut macam tu, satu hal ni mempertahankan. Saya punya lajah lagi betul, kampung saya sebut lagi betul. Dia punya kan, macam Kedah, Ain Kedah lagi sedap daripada Ain Selangor. Betul tak? Ayak, lebih kurang dia punya Ain dia tu sedap lagi. Lebih kurang macam tu, mempertahankan sehingga berlakulah perbalahan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian sehinggalah dikumpulkan
mereka mengambil keputusan untuk mengumpulkannya. Dah kumpul, berlakulah peperangan yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar, peperangan memerangi orang-orang murtad. Dan juga pada masa tu berlaku juga lagi satu peperangan bersama dengan Musailamatul Kadzab, iaitu seorang lelaki yang bertanggungjawab mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Wal'ayazubillah. Baru Rasulullah baru wafat je tu, timbul nabi baru. Tambah kita sampai sekarang ni, Allahu Akbar, lagi banyak lah. Itu laki, perempuan pun ada. Zaman kita pun ada macam tu, ada rentetan-rentetan dia. Syaitan tu dia tak tidur. Tak macam kita ada tidur, ada rehat, kan, ada makan, ada lalai. Syaitan tak lalai. Kalau bab untuk nak merosakkan manusia, merosakkan akidah manusia, syaitan tak akan pernah tidur. Sebab apa? Dia target dia, KPI dia tinggi. Kalau boleh dia nak kaut semua masuk neraka, sama naik dengan dia. Semua duduk kat istana di neraka bersama-sama dengan dia. Bila dah masuk sana, baru dia kata, aku ajak aja, yang kau ikut buat apa? Itu dia punya kerja dia. Kita manusia ni ada letih, ada lalai, ada sekejap baik, sekejap okey, macam-macam lah, dia ikut musim. Itu perangai manusia kan. Kalau kita nak ambil kebaikan daripada syaitan, kesungguhan tu. Tapi untuk buat kebaikan lah, jangan kesungguhan untuk pergi ke arah kejahatan kan. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu yang berlaku kepada zaman Sayyidina Abu Bakar dikumpul. Zaman Sayyidina Osman, dicari-cari sahabat, sebab zaman masa berlaku peperangan tu ramai yang disebut sebagai qurra. Orang-orang yang menghafal Al-Quran pada ketika itu ramai yang syahid. Yang pergi berperang ramai yang syahid. Sehinggalah zaman Sayyidina Osman, maka Sayyidina Osman membakar semua, diminta daripada Hafsah, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar, isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibakar mushaf dan dijadikan satu saja, iaitu resam Osmani. Masa tulisan resam Osmani tak diletak baris. Siapa orang yang meletak baris, yang bertanggungjawab meletak baris dan juga titik? Siapa? Seorang lelaki yang banyak membunuh ulama, tetapi dia berjasa dengan Al-Quran, iaitu Hajjaj As-Saqafi. Allahu Akbar. Kita boleh jadikan sebagai satu ibrah juga untuk kita. Hubungan dengan Allah mantap, hubungan dengan manusia juga kena mantap. Barangkali ada pengampunan Allah di sana lebih mudah daripada kita, tetapi kita dengan manusia tak selesai, Allah Ta'ala tak akan ambil hak manusia. Betapa Allah Ta'ala memuliakan anak Adam, laqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala akan memberi hak itu kepada manusia untuk menyelesaikan kesalahan sesama manusia. Ini saya tak nak cerita panjang, so saya nak cerita bab Sayyidina Osman saja. Okey. Dan buku ataupun resam Osmani dibuat dalam 7 naskah ataupun 6 naskah dan disebarkan ke seluruh dunia. Sebab zaman Sayyidina Osman berlaku perkembangan Islam yang cukup pesat di seluruh dunia ketika itu. Sampai ke Iraq, sampai ke Syam, sampai ke Azerbaijan, sampai ke Kazakhstan dan sebagainya, maka dibagi seorang satu untuk disebarkan. Dan saya pernah tengok di Uzbekistan satu. Kita tak dibenarkan untuk tangkap gambar tau di sana. Kita cuma tengok tulisan ataupun resam Osmani yang asal disimpan dalam satu muzium Osmani di kalau tak silap saya di Samarkand, di Uzbekistan. Siapa yang pernah sampai sana tak pergi ke tempat tu rugi. Sebab tempat di Uzbekistan tu banyak tempat peninggalan-peninggalan ulama-ulama, seperti mana Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Asyairah dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah, banyak peninggalan para sahabat di sana. Kemudian yang kita kisahkan tentang Sayyidina Osman, oleh kerana wataknya yang sangat lemah lembut, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar orang yang sangat tegas. Sayyidina Umar terkenal orang yang sangat tegas, Sayyidina Abu Bakar orang yang sangat jujur, Sayyidina Osman orang yang sangat lemah lembut. Dan susur galur bagaimana Sayyidina Osman kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daripada generasi kelima.
terdiri daripada bangsa Quraisy yang memang asalnya kaya raya. Bani Umayyah yang memang keluarga perniagaan, orang yang sangat berjaya, orang yang sangat kita kata berjaya dalam perniagaan, dalam bisnesnya. Jadi kehadirannya, Masya Allah, Tabarakallah, orang yang mudah untuk memberi. Bayangkan, pernah berlaku satu peristiwa diceritakan dalam riwayat-riwayat bahawa Sayyidina Osman, kekayaannya dan dia sebagai seorang menantu, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berziarah, Rasulullah tak memiliki wang dan sebagainya. Rasulullah adalah orang yang nabi, iaitu yang disebut sebagai khatamul anbiya, yang sangat zuhud kehidupannya. Namun bila berziarah ada saja buah tangan. Buah tangan tu biasanya sering daripada siapa? Daripada menantunya, iaitu Sayyidina Osman. Lebih kurang macam ni lah, pak nak pergi mana ni hari ni, nak pergi ziarah kawan ni, nak ambil bagi dekat dia. Macam tu lah lebih kurang. Pak nak bantu siapa ni hari ni, nak ambil bagi. Lebih kurang macam tu lah. Kita kata nak bagi senang kita faham. Kemudian pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kebaikan yang dilakukan oleh sesiapa sahaja, dia akan masuk ke dalam syurga. Maka Sayyidina Osman menyahutnya. Pada perang Tabuk, Sayyidina Osman kita kata menaja 70 tentera dengan 70 ekor kuda kepada tentera Tabuk, yang mana siap dengan kelengkapan perang tersebut. Sebelum pergi berperang, pada waktu paginya Sayyidina Osman menaja pula sarapan untuk tentera. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Bahkan diletakkan 1000 dinar di atas riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 dinar berapa agak-agak duit kita? Takkan tak pernah beli dinar kot. 1 dinar berapa agak-agak duit kita? RM800 ke atas. 1 dinar kalilah dengan 1000 dinar berapa? Nak 1 juta tak? Sehingga nak sampai ke 1 juta. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Pemurahnya Sayyidina Osman, orang yang dah memang kaya raya dah, package lengkap, muka handsome. Diceritakan dalam Manaqib Osman radhiyallahu an, mempunyai perawakan yang handsome, lemah lembut, pemalu, kaya raya, package lengkap. Kalau kita ni mak mertua nak ambil tak buat menantu macam tu? Masya Allah, Tabarakallah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa kalau ada lagi anak dia selepas Ummu Kulsum meninggal dunia pada perang Tabuk, akan dibagi lagi kepada Sayyidina Osman. Masya Allah, sayangnya pak mentua dekat menantu sampai macam tu sekali. Dah lah package lengkap, baik pula kan. Bukan kita senang nak jumpa. Zaman lah ni, dia package dia sekerat-sekerat. Dia half. Kaya, kedekut pula. Allahu Akbar. Betul kan? Dah handsome, tak kaya pula. Ada semua, akhlak pula tak baik. Masya Allah, Tabarakallah. Ini memang cukup lengkap package dia. Jadi keadaan Sayyidina Osman, Masya Allah, Tabarakallah, pernah satu ketika Sayyidina Osman dalam menghadapi kemelut fitnah ini, Sayyidina Osman menerima dengan hati yang terbuka dan sabar. Apa yang diorang fitnah kepada Sayyidina Osman? Kita baca di sini, nanti kita akan sambung-sambung lagi. Mereka mencipta sebagai tuduhan fitnah ke atasnya, kononnya pemerintahan Sayyidina Osman penuh dengan kezaliman dan kemungkaran. Beliau juga dikatakan hanya mementingkan kaum kerabatnya. 2 pertuduhan. 1, boros, menggunakan harta negara. Ini cerita politik ni, minta maaf lah. Bukan saya nak cerita politik, tak. Ni cerita zaman Sayyidina Osman. Kita boleh jadikan sebagai ibrah kita hari ni kan. 1, dituduh boros dalam mengeluarkan harta negara. Padahal Sayyidina Osman ni memang dah kaya raya. Yang kedua, dituduh jamu makan kroni. Projek-projek bagi kat kroni je semua. Padahal apa yang dia buat tu semua dengan duit dia sendiri. Daripada awal masuk Islam lagi, Sayyidina Osman dah memang dah banyak duit. Pertama, memang berkorban untuk Islam semua. Hartanya fi sabilillah. Sayyidina Osman pernah membeli satu telaga milik Yahudi yang bernama Bi'rul Rumah.
diberikan, diwakafkan kepada orang Islam. Sampai orang Yahudi tadi dia tak main tarik tali. Okey, hari ni Islam, orang Islam boleh guna dan bayar sewa dekat dia. Besok bayar ke orang Yahudi pula. Saidina Osman pada permulaannya politiknya dia menyetujui. Bila orang Islam nak minum air itu, hari itu dia wakafkan. Bila turn Yahudi, berbayar. Akhirnya orang Yahudi tadi tengok, Masya Allah, aku tak menang tangan kalau macam ni. Aku rugi kalau macam ni. Sebab apa? Orang Yahudi akan guna turn Islam tadi ni. Sebab apa? Mereka nampak di situ ada keuntungan. Akhirnya orang Yahudi tadi jual semua kepada Sayyidina Osman. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Dan keadaan fitnah-fitnah ini sebenarnya tak relevan. Tapi berlaku pemerintahan zaman Sayyidina Osman ni panjang, 12 tahun. Bukanlah 24 tahun, 12 tahun je. Berbanding dengan Sayyidina Abu Bakar, berbanding dengan Sayyidina Umar, kan? Panjang lagi zaman Sayyidina Osman. Allahu Akbar. Maka peristiwa ni dimulakan, dicetuskan oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Akhirnya Syiah jadi. Allahu Akbar, iaitu Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu zaman Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ini Abdullah bin Sabah. Cetusan ni disebut kelompok-kelompok ni adalah kelompok Khawarij. Mereka ni puak-puak pelampau yang mencetuskan fitnah yang lebih dahsyat. Bahkan mereka ni mencetak surat-surat dan dicap dengan nama Sayyidatina Aisyah. Dalam surat itu memakai hamun ataupun memujuk untuk orang menurunkan ataupun menggulingkan Sayyidina Osman. Allahu Akbar, Masya Allah. Fitnah ni berlaku. Saya daripada Madinah tersebar ke seluruh Syam dan tanah Hijaz di Mekah. Allahu Akbar. Maka peristiwa-peristiwa ini digabungkan dengan sahabat-sahabat juga turut terkesan dengan peristiwa tersebut, dengan fitnah tersebut. Ada yang akur, ada yang ikut, ada yang mufaraqah, ada yang tawakuf, mengambil jalan tengah dan sebagainya. Allahu Akbar. Kemudian semua tuduhan itu dijawab oleh Sayyidina Osman dengan jawapan yang amat memuaskan, disokong oleh bukti dan hujah yang kuat. Maka jawapan yang kemas tadi dapat ditangkis. Tetapi tak lama mereka masih lagi mencipta bukti-bukti yang lain. Syaitan menghasut golongan pemberontak ini hingga ke tahap mereka merancang untuk membunuhnya. Tak puas hati. Sebab jawapan mantap tapi tak puas hati. Allahu Akbar. Maka mereka mengambil peluang dalam musim haji, di mana kebanyakan sahabat yang tiada di Madinah, mereka pergi ke Mekah menunaikan haji. Maka sebilangan kecil saja sahabat yang tidak keluar menunaikan haji. Pada peristiwa tersebutlah mereka menggunakan waktu-waktu keemasan untuk bertindak kepada Sayyidina Osman. Namun Sayyidina Osman, Masya Allah, Tabarakallah, seolah menyedari bahawa dia memang akan mati syahid. Sebab apa? Satu peristiwa berlaku di mana Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman naik ke atas satu bukit. Ada riwayat mengatakan Bukit Uhud, ada satu riwayat mengatakan bukan Bukit Uhud. Bila naik saja atas bukit tu, tiba-tiba bukit tu bergegar, excited. Sebab orang-orang yang hebat naik, bukan bergegar marah, bergegar excited sebab orang-orang yang dimuliakan Allah, kekasih Allah naik, orang-orang yang hebat, as-siddiqin. Kemudian Rasulullah SAW kata kepada bukit tersebut, kamu jangan excited sangat, lebih kurang macam tu. Kita nak bagi faham ni. Jangan kata Ustazah ni ikut ni apa matan hadis Rasulullah, tak kata macam saya. Ustazah kata sebagai kefahaman kita. Jangan kamu bergerak-gerak. Sebab apa? Yang naik di atas kamu ini adalah siddiq. Kemudian syahidan, dua orang yang bakal mati syahid. Allahu Akbar. Sayyidina Osman peganglah kata-kata tu. Masya Allah, Tabarakallah. Rupa-rupanya memang Sayyidina Umar mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, dan juga Sayyidina Osman dibunuh oleh pemberontak. Masya Allah, Tabarakallah.
Kemudian sikap Sayyidina Osman tidak mahu orang lain mempertahankannya. Jika dia diserang nanti menambahkan lagi kegembiraan daripada puak-puak Khawarij ini. Kemudian Sayyidina Osman tidak mahu berlaku pertumpahan darah kerana dia seorang, semua orang lain terkorban. Kalau berperang kerana membela agama Allah, menakluki kawasan untuk menyebarkan Islam, tak mengapa. Tapi hanya kerana mempertahankan Sayyidina Osman, dia rasa macam tak fair, tak patut. Kerana dirinya dipertahankan, terpaksa menghapuskan nyawa-nyawa orang lain. Itu betapa bagusnya pemimpin yang macam tu. Dia tak kisah, tak ada tembok bagi dirinya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Hebatnya Sayyidina Osman ni, setiap malam beliau akan solat hanya 1 rakaat. Solat apa 1 rakaat? Witir 1 rakaat. Kita hebat lagi tu. Kita sekali dengan apa? Sekali dengan istikharah, hajat, tahajud. Lepas tu? Apa lagi? Tasbih. Lagi apa lagi buat? Kalau nak ikut di segi rakaat lah kan, setahun sekali je buat. Sayyidina Osman 1 malam 1 witir. 1 witir je. Tapi dalam hati yang dok kata, 1 witir jangan. 1 witir 30 juzuk. Masya Allah, Tabarakallah. Kita semua istikharah tu duk ulang daripada kuliah sampai takat tu ulang balik. Banyak tu lah kita boleh buat kan. At least buat, tak apa. Masya Allah, Tabarakallah. Alfu mubarak. Tahniah. Jangan sampai tak buat langsung kan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian Masya Allah, kumpulan jahat itu didalangi oleh seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Sabah. Saya dah sebut dah tadi. Yang mana siapa Abdullah bin Sabah ni? Dia adalah keturunan Yahudi yang merupakan pengasas ajaran Syiah. Keturunan Yahudi, senang cerita pengasas ajaran Syiah, senang lagi cerita pura-pura masuk Islam. Ini dia punya dalang dia, dalang besar dia. Bukan kambing hitam dia, dalang besar dia. Adalah sahabat-sahabat yang dikambing hitam oleh puak-puak yang macam ni. Di antaranya yang disebut dalam sejarah iaitu Abu Zar Al-Ghifari. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi rumah Sayyidina Osman dikepung beberapa hari. Pada malam terakhir rumahnya dikepung itu, maka Sayyidina Osman sebelum tu bermimpi. Bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Sayyidina Osman untuk berbuka puasa. Maka keesokannya Sayyidina Osman berpuasa dan pakai seluar panjang. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Osman pakai lengkap lah, sebab tak nak terselak auratnya ketika dalam keadaan dia telah pun dibunuh. InsyaAllah, Tabarakallah. Akhirnya rupa-rupanya Sayyidina Osman puasa di dunia, buka di syurga. Bersama dengan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Tabarakallah. Kata Sayyidina Osman kepada sahabatnya, hari ini mereka akan membunuhku. Semalam aku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar pun ada bersama dengan baginda. Baginda bersabda kepadaku, wahai Osman, mari berbuka puasa bersama dengan kami. Maka Sayyidina Osman pun berpuasa sunat dan memang beliau terbunuh pada hari tersebut. Masya Allah, Tabarakallah. Pada saat tersebut, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa semua kita biasa pergi umrah, betul? Kubur Sayyidina Osman di mana, sahabat? Ustazah, saya tak ada nak pergi cari kubur Sayyidina Osman. Dekat Raudhah tu kita tahulah, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, kemudian ada Rasulullah kan. Sayyidina Osman duduk tahu mana? Duduk di Baqi. Ada satu peristiwa berlaku di sebuah Bi'ru Aris. Cerita kisah ni Telaga Aris. Digambarkan dalam satu hadis. Peristiwa ni berlaku, kita kata cerita dia tak ada kata-kata, tak ada kisah, cuma ada perlakuan baginda. Di mana satu ketika Rasulullah SAW datang ke Bi'ru Aris tu, Rasulullah duduk dan celup kaki Rasulullah dalam air.
Kemudian datang pula Sayyidina Abu Bakar duduk sebelah Rasulullah, sebelah kanan. Buat perlakuan yang sama, celup kaki dalam air. Kemudian datang pula Sayyidina Umar duduk sebelah kiri Rasulullah, kemudian celup kaki dalam Bir Aris. Kemudian datang pula Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tak duduk sebelah-sebelah, tapi Sayyidina Osman duduk di depan Rasulullah SAW. Kerana kalau telaga ni bulat, kalau perigi ni bulat, 3 orang dekat sini depan Sayyidina Osman. Peristiwa tu tak ada cerita kata Rasulullah tak kata apa, tak sabda apa-apa, hanya perlakuan saja. Rupa-rupanya menjadi satu gambaran. Bila berlaku peristiwa kematian dan dilihat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah duduk sebelah menyebelah. Sedangkan Sayyidina Osman duduk dekat belakang bertepatan dengan apa? Bertepatan dengan kubur ataupun makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran yang digambarkan kepada kita, masya-Allah tabarakallah. Kisah sahabat-sahabat yang sangat hebat. Kemudian kegolongan pemberontak bertindak ganas merempuh masuk kawasan rumah Sayyidina Osman. Lantas mereka bangunkan beberapa orang sahabat dan tabi'in. Ramai masa tu sahabat-sahabat tabi'in yang ada dalam rumah Sayyidina Osman. Mereka seolah-olah menghidu dah. Kita kata akan berlaku peperangan dan sebagainya. Lantas para sahabat ini mereka pun menyekat kemarahan daripada pihak-pihak musuh. Bayangkan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang menyerang tu pun orang Islam, yang mempertahankan orang Islam. Kalau yang datang menyerang tu orang kafir, senang cerita. Yang ni yang datang menyerang pun orang Islam, dan yang mempertahan pun adalah para sahabat. Allahu Akbar. Di antaranya adalah Al-Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair. Al-Hasan bin Ali itu siapa? Anak kepada Sayyidina Ali, cucu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Talhah, Marwan bin Hakam, dan juga ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Maka situ berlakulah sedikit peperangan ataupun pertempuran di antara pihak pembela dan pihak pemberontak. Dan akhirnya ketika mana Sayyidina Osman melarang mereka untuk daripada terus berperang, maka dia pun berkata, Allah, kamu tidak perlu menolongku. Namun mereka tetap mempertahankan keselamatan Sayyidina Osman. Masya Allah tabarakallah. Maka hamba-hamba Sayyidina Osman juga turut menentang pemberontak tersebut. Akhirnya melihat keadaan macam tu, Sayyidina Osman menjanjikan kemerdekaan kepada hamba-hambanya. Seandainya mereka tidak cuba melawan. Kamu jangan mempertahankan aku. Jika kamu tak mempertahankan aku bebaskan kamu. Siapa tak nak? Kan setiap hamba ni pasti dia nak untuk dibebaskan. Sebelum tu lagi, setiap hari Jumaat, memang sifat Sayyidina Osman, setiap hari Jumaat dia akan membebaskan hamba. Orang kaya. Kaya orang Arab bukan macam kaya orang Melayu. Kaya orang Arab ni 7 keturunan pun tak habis. Kalau kita tengok sekarang kan negara-negara Arab yang memperjuangkan kekayaan, segala bentuk pembaziran ada di sana. InsyaAllah tabarakallah. Allah Ta'ala uji mereka dan dengan kekayaan yang disebut sebagai apa? Istidraj. Allahu Akbar. Kalau mereka guna kepada fi sabilillah, namanya nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Siapa yang mengangkat tangan daripada mereka itu, aku akan merdekakan. Maksudnya Sayyidina Osman bagi satu tawaran pada saat-saat genting kepada para hamba. Siapa yang angkat tangan dan tak membela aku, maka aku akan merdekakan mereka. Maka Sayyidina Osman terus melarang sampai ke saat yang terakhir, sehinggalah Sayyidina Osman melarang mereka daripada menghunuskan senjata kepada pihak musuh, dan akhirnya mereka pun mengalahlah, mengikut apa yang disuruh oleh Sayyidina Osman. Sedangkan mereka ni sebenarnya sanggup mati untuk mempertahankan Sayyidina Osman. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, kalau orang sanggup mati kerana pemimpin mereka, sebab apa? Sebab apa? Sebab akhlak, budi pekerti, kebajikan, kasih sayang yang diberikan kepada mereka tidak ada tolak dan bandingnya. Maka mereka pun sanggup memperjuangkan jiwa dan raga mereka. Allahu Akbar, masya-Allah tabarakallah.
Jadi Masya Allah, akhirnya Sayyidina Osman dipancung dan darahnya mercik di atas ayat Al-Quran yang berbunyi fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah tu maksudnya Masya Allah tabarakallah. Cuba muslimat tengok balik apa maksud fasayakfikahumullah. Dan maka, satu akan, yakfi, Allah Subhanahu wa taala memelihara kamu. Fasayakfikahumullah, dari kejahatan mereka. Ada 5 perkataan dengan ayat yang kita nampak pendek saja, dengan tulisan yang pendek tapi mengandungi 5 perkataan. Paling panjang dalam Al-Quran. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi saya nak cerita sikit apa maksud ataupun tafsiran daripada fasayakfikahumullah ila akhir. Boleh kan? Kita dah cerita dah tadi. Ayat ini menjadi adalah ada kisah menarik daripada sebalik ayat ini, iaitu darah Sayyidina Osman tumpah dan terkena pada ayat tersebut. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan memberi kemenangan ke atas mereka. Memberi kemenangan ke atas mereka itu bukan bererti kekalahan kepada Sayyidina Osman. Contoh memberi kekalahan, ataupun contoh kalau orang tu berperang, ada 2. Hebatnya orang Islam, kalau dia berperang dia ada 2 kemenangan bagi dia. Sama ada kemenangan secara total menghapuskan pihak musuh, ataupun 2 kemenangan yang kedua mati syahid. Itu merupakan satu kemenangan, bukan kekalahan. Dia akan dijanjikan dengan nikmat, Masya Allah tabarakallah, tidak mati. Orang mati syahid ini seolah-olah tidak mati. Allahu Akbar. Bahkan mereka ini akan dibawa dalam burung apa? Burung hijau, duduk dalam, kalau orang Kedah dipanggil temolok. Kalau orang sini tak tahu dipanggil apa? Temolok juga. Sama orang Kedah dengan orang Selangor. Para syahid ini, para syuhada ini akan duduk dalam temolok burung, dibawa hinggap daripada satu pohon ke satu pohon dalam syurga. Tujuannya apa? Diperlihatkan tempat tinggal mereka nanti. Inilah nanti penthouse engkau ni. Inilah nanti mahligai engkau ni. Macam itulah keadaan mereka. Masya Allah tabarakallah. Dalam keadaan tersebut, berbahagia tak mereka dengan khabaran tersebut? Berbahagia, sehingga orang mati syahid ni minta lagi untuk Allah kembali ke dunia untuk mati syahid lagi berkali-kali, sebab mereka merasa kenikmatannya. Masya Allah tabarakallah. Itu bukan satu bentuk kekalahan, 2 kemenangan yang berlaku kepada para syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan memberi kemenangan ke atas mereka. Jaminan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disempurnakan dengan terbunuhnya sebagian kaum Yahudi yang menentang perjanjian Madinah dan juga mengusir sebagian yang lain. Jadi janji kemenangan yang diungkap dengan perkataan akan memelihara kamu daripada kejahatan mereka ini, maksudnya akan terus berpanjangan dan tidak ada sebab-sebab mengapa mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah tabarakallah, setiap kemenangan yang berlaku kepada kita pasti kena ada sebab dia. Disebut sebagai sunnatullah. Dan Allah Ta'ala menjanji orang yang menolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong. Bukan satu janji biasa, tapi first, orang yang menolong agama Allah, Allah Ta'ala akan menolong dia. Masya Allah tabarakallah. Yahudi yang menduduki Madinah sejak dulu, sebab Yahudi ini dulu mereka adalah imigran daripada mereka lari daripada Raja Rom. Sebelum Masihi mereka ini lari daripada Raja Rom. Kita tahu orang Yahudi, Bani Israel adalah di antara bangsa-bangsa yang tidak dipercayai dan sangat dibenci oleh seluruh dunia, pemimpin seluruh dunia. Jadi mereka ni diperkotak-katikkan, sehingga ada yang imigran, kalau mereka duduk dalam satu-satu negara, mereka akan dijadikan sebagai hamba dan sebagainya.
Maka mereka pun lari. Di antara tempat yang mereka tuju adalah kota Madinah. Sehinggalah mereka beranak pinak, ramai dan sebagainya. Mereka dapat membentuk beberapa kabilah. Di antara kabilah-kabilah yang terbesar, Bani Nadir, Bani Khuraizah, Bani Mustaliq, Bani apa lagi? Ada empat kabilah. Sebenarnya ada lagi kabilah-kabilah yang kecil, iaitu 20 kabilah sebenarnya, tapi tidaklah sekuat 4 kabilah ini. Mereka inilah yang membawa cerita tentang kenabian-kenabian yang akan datang. Cerita tentang berita-berita akan datang Nabi akhir zaman. Maka sedikit sebanyak penduduk Madinah yang terdiri daripada Aus dan Khazraj, mereka ni mendapat berita-berita tentang akan datang satu ketika nanti seorang Nabi. Tapi Allah Ta'ala tak khabarkan Nabi itu dari kalangan siapa. Mereka pun ternanti-nanti. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilantik ataupun yang Allah Subhanahu wa taala utus daripada kalangan bangsa Arab, menjadi satu tamparan yang hebat kepada mereka, sehingga mereka cuba memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memperakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Bahkan mereka cuba untuk menafikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang pelik-pelik. Mereka dapat khabar tu, mereka dapat apabila bertanya Rasulullah tentang persoalan Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi, tentang Raja Zulqarnain dan sebagainya, dan Rasulullah dapat memberi jawapan kepada mereka walaupun memakan masa 15 hari. Sebab apa? Sebab Rasulullah terlupa nak sebut insya-Allah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main dengan perkataan insya-Allah. Insya-Allah orang Melayu sebiji berbeza dengan insya-Allah orang Arab. Kalau orang Melayu dia tak confirm kalau sebut insya-Allah. Kak, esok datang tak kak? Pukul 3 petang. Kalau dia nak datang, esok ada apa? Haiti. Haiti makan apa? Semua dah. Dia bagi tahu lah makan apa, menu apa. Saya datang, confirm saya datang. Itu betul-betul tu. Tapi esok Haiti, tapi sebelum tu ada tazkirah. Insya-Allah lah kalau saya tak ada kerja. Maksudnya insya-Allah orang Melayu ni bahaya tau. Sebab dia tak confirm. Insya-Allah Arab confirm. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, Rasulullah tegur, Allah Ta'ala tegur Rasulullah dalam surah Al-Kahfi sebab tak kata insya-Allah. Rasulullah siap confident bagi tahu dekat orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah yang dikirim oleh orang Yahudi, esok aku jawab. Tapi tak sebut insya-Allah, maka Allah Ta'ala tak turunkan wahyu ketika tu. Rasulullah tidak akan bercakap melainkan wahyu yang diturunkan. Maka kalau 15 hari lah menderita tu. Sepanjang tunggu tempoh wahyu turun tu, Rasulullah dicemuh, kata besok. Kata besok nak bagi tahu, tak bagi tahu lagi, kata besok. Setiap hari kena cemuh sehingga berlalu 15 hari. Turun teguran dengan ayat dalam surah Al-Kahfi. Sebab Rasulullah tak sebut insya-Allah, maka tak ada perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. So kita hari ni kalau nak sebut insya-Allah, confirm. InsyaAllah saya datang, maknanya kita dah confirm. Betul? Boleh lah? Boleh ubah persepsi kita. Begitu juga yang berlaku kepada Nabi Sulaiman. Ni kita nak perkuatkan lagi kita punya apa? Dalil kenapa kita kena kata insya-Allah untuk confirm. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berjanji satu malam tu, aku akan menggeliri 100 orang isteri untuk mendapatkan 100 orang anak. Dan anak itu akan jadi jundullah, iaitu tentera-tentera Allah. Nabi Sulaiman pun sama, tak kata insya-Allah. Terlupa nak kata insya-Allah, teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana Nabi Sulaiman menggeliri isterinya 100 orang, itu syariat pada zaman tu, kita jangan duk bertikai. Zaman kita 4 saja lah. Bukan 100. Okey. Setelah menggeliri 100 orang isterinya, seorang pun tak dapat anak kecuali seorang. Itu pun anak Nabi Sulaiman alaihissalam tidak cukup sifatnya, cacat dan sebagainya, maka tak tercapainya maksud. Masya-Allah, tabarakallah. Hanya sebab tidak mengatakan insya-Allah. Ini pun dicerita kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi kita kalau sebut insya-Allah, pastikan insya-Allah kita confirm. Kalau tak confirm tu, bagi tahu betul-betul. Jangan sebut insya-Allah. Macam itulah kan. Tak boleh datang, bagi tahu tak boleh datang. Kalau insya-Allah berkeinginan, maknanya kita betul-betul insya-Allah saya akan datang.
Orang yang dengar pun, oh dia ni confident ni. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah cukup ke? Ada soalan? Dah cukup kan? Akak, dah cukup dah? Allahu Akbar. Okey. Jadi untuk tajuk kita pada kali ini kita dah selesai, masya-Allah, tabarakallah. Ada soalan tak daripada muslimat sebelum kita tutup majlis? Saya tak tahu muslimat senyum ke, sengih ke, nak tanya ke apa, semua dah tutup. Nampak mata je kan? Okey, siapa yang nak tanya boleh je angkat tangan. Kalau saya tak boleh jawab, saya kat AV je, senang. Tak boleh Okey, insya-Allah. Jadi tak ada apa-apa. Alhamdulillah ala kulli hal, moga Allah Taala permudahkan urusan kita. Allah Taala fahamkan agama kita. Allah Taala tetapkan hati kita dalam agama Allah dan juga ketaatan kepada Allah. Moga Allah Taala jadikan hati-hati kita ini lembut dalam menghadiri majlis ilmu dan menjadikan tubuh badan kita ini beradab dalam majlis ilmu, insya-Allah, dan menjadikan seluruh kehidupan kita berada dalam majlis ilmu. Maknanya saat kita berada dalam majlis ilmu, kita tidak teringat perkara-perkara di luar, insya-Allah. Maka Allah Taala menghendaki kebaikan kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.